Rahsia Penaklukan Melaka 1511 oleh Nazar Ali bin Ali, Timbalan PPD Pembelajaran PPD Pontian. Penulis buku Tun Suzana Tun Osman dan Hasanuddin Yusof. Cetakan kedua 2020, 310 halaman. Padi segemal, kepok di hulu, sirih di hilir, merekap junjungan. Kepalang duduk, menuntut ilmu, pasir sebutir, jadikan intan. Perihal buku. Sejarah penjajahan Portugis. Kesultanan Melaka sebelum Portugis. Rahsia kenapa Portugis bersungguh-sungguh nak menaluki kota Melaka. Perang Melaka dan kejatuhan Melaka. Nasib Melaka di bawah Portugis. Usaha-usaha kerajaan Islam mengusir Portugis dari Melaka. Runtuhnya Formosa 1641 Masihi. Kerajaan-kerajaan Kristian telah menerima tamparan hebat sejak pemerintahan Saidina Umar Al-Khattab 633 Masihi hingga 644 Masihi. Antaranya ialah kekalahan Perang Yarmouk 636 Masihi, penawanan Baitul Maqdis Palestin pada 639 Masihi dan kejatuhan kota Iskandariah Mesir pada 642 Masihi, menyebabkan negara-negara Kristian berdendam dengan kerajaan Islam. Pedagang Islam dari Asia Tengah telah bertambah makmur dengan laluan darat dan laluan laut. Pelabuhan yang disinggahi oleh pedagang Arab telah mengembangkan agama Islam ke Asia Tenggara dan Asia Timur. Kedudukan Kota Melaka di Selat Melaka telah membuka mata Portugis dan Sepanyol. Permintaan Eropah terhadap komoditi dari Asia telah menjadi penggalak kepada usaha-usaha penjelajahan, penerokaan dan perdagangan Eropah ke Asia. Alfonso de Albuquerque dilantik sebagai Panglima Perang Portugis dan berpangkalan di Cochin, India pada 1509 Masihi. Beliau pernah menulis, jika Portugal berjaya menawan kota Melaka, barangan rempah ratus dan sutera akan dikuasai oleh mereka dan Eropah akan bergantung kepada Lisbon untuk mendapatkan komoditi-komoditi ini. Pada 1511, Portugis telah menyerang dan menawan kota Melaka. Portugis telah menjarah kota Melaka, cuba menghapuskan tamadun Islam, memusnahkan masjid dan perkuburan Islam. Harta kekayaan kota Melaka telah dibawa balik ke Portugal. Kerajaan-kerajaan Islam yang berjiran dengan Melaka telah membantu membebaskan Melaka, antaranya Aceh, Jawa, Banten, Demak dan Cirebon, tetapi tidak berjaya. Akhirnya kerajaan Johor Lama, keturunan dari Melaka dengan bantuan syarikat India Timur, Belanda, telah berjaya membebaskan Melaka pada 1641 Masihi. Bagaimanapun, kerajaan Johor dan Belanda tidak berminat untuk membangunkan Melaka, maka tinggallah beberapa legasi peradaban Portugis di bumi Melaka. Ringkasnya, kedatangan Portugis tidak membawa sebarang perubahan yang bermakna dari aspek ketamadunan, sosio-budaya dan peradaban masyarakat alam Melayu secara keseluruhannya, yang berbanding dengan kedatangan Islam sebelumnya yang berhasil memberikan makna yang mendalam di bidang falsafah, intelektualisme dan perkembangan jati diri. Proses Islamisasi pada segenap aspek perkembangan, kebudayaan, bahasa, pemerintahan, perundangan, pendidikan ekonomi, seni, sastra dan lain-lain lagi. Sesudah itu, terbukalah tirai sejarah yang panjang tentang kemunculan bangsa-bangsa Eropah yang membawa agenda God, Gold and Glory masing-masing sehingga menganjatkan paradigma yang besar dalam landscape tradisi, sosioekonomi dan budaya alam Melayu hingga mencetuskan pelbagai konflik rumit yang legasinya masih tetap dirasai sampai saat ini. Kota Melaka adalah tempat pertama di alam Melayu yang berjaya dikuasai oleh penjajah barat. Kesultanan Melaka adalah antara kerajaan yang terkaya di dunia pada ketika itu. Namun, kedatangan Portugis ke alam Melayu secara amnya
dan ke Melaka secara khususnya bukanlah semata-mata kerana ingin menguasai perdagangan di Melaka. Ada maksud, ada matlamat yang lebih besar dari itu yang dipasang oleh Portugis. Maksud dan matlamat inilah yang menjadi rahsia penalukan Melaka pada 1511 Masihi. Bacalah buku ini untuk mengetahui rahsia sebenar. Sekian, terima kasih.